cikgu dah bagi nota dia. Nota dia ialah mengenai kecerunan. Okey, kecerunan ni merupakan satu garis lurus yang dia tak berada, yang dia berada dalam keadaan sengit. Okey, lurus. Okey, dan mempunyai darjah kecuraman. Okey, darjah kecuraman. Okey, kecerunan suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, kalau baca pun tak faham nanti kita tengok macam mana yang dikatakan dengan kecerunan garis lurus. Sorry bising rumah sebelah, dinding sebelah buat renovation. Okey, semakin besar nilai mutlak kecerunan, dilabelkan dengan M. Semakin curam garis lurus tersebut. Apa yang dia katakan tu? Okey, semakin cerun. Nilai dia semakin cerun lagi besar. Garis tu adalah lagi macam ni. Makin lama makin tegak. Selama hari ni kita berjalan landai macam ni, lurus. So bila kita jalan, boleh jalan macam biasa. Kita naik basikal pun macam biasa boleh. Kita, mak kita, ayah kita bawa kereta pun boleh. Tapi bila kita berada dalam keadaan bukit, kawasan berbukit, bila kita nak naik mungkin agak payah bagi kita. Apatah lagi untuk naik basikal. So makin lama makin curam, nilainya makin besar. Bila makin besar darjah kecuraman tu maka lagi susah untuk kita naik. Bila makin susah tu bermaksud makin besar lah. Okey, kat sini cikgu akan highlightkan tanda positif. Tanda positif atau negatif. Kecerunan menunjukkan arah condong garis tersebut. So dia ada positif, ada negatif. Dia nanti kita tengok apa yang dikatakan positif macam mana, negatif macam mana. Ini satu salin ya. Okey, so kat sini ada tambahan. Okey, cikgu nak kamu buat kecerunan tak perlu kot. Sebab apa cikgu nak tunjukkan nanti ada next soalan pada ni. Okey, dia. Okey, so kamu nampak 6 6 kotak kat sini. Bermaksud kecerunan itu sendiri ada 3 keadaan. Yang mana ketika 3 keadaan gunakan rumus dia. Okey, so rumus pertama kamu tulis itu kecerunan. Okey, kan. Okay. Jika ada 2 titik koordinat. Okey. Example. X1, Y1. Dan B. X2, Y2. Kamu buat Y2 tu kat bawah tau. Y1, Y2 kat bawah tau. Sebab cikgu tak boleh jadikan dia kecil. Ni kalau soalan ada 2 koordinat macam mana? Okey, formula dia macam mana? So formula dia macam ni. Cikgu ada masalah dengan pen ni, dia jadi lambat. Tapi kalau bukan Google Meet dia okey. So guna Y1. Sekejap Y1 tolak Y2 per. Kenapa? Ada orang ke kat luar? Tak ada ni, tapi X1 tolak X2. Nanti kita beli makanan ya. Nanti mami order kat Panda. Dia order kat Panda. Okay, X1 tolak X2. Tak boleh lah. Ni. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Okey, seterusnya kalau kamu jumpa satu garis, ada garis yang memotong aksi
X dan paksi Y. Satu garis yang memotong paksi X dan paksi Y. Macam mana? Negatif lintasan Y bahagi lintasan X. Bila dia mesti wajib ada negatif di sini. Ni ada nampak ni negatif ni. Cikgu highlightkan negatif ni. Mesti ada negatif. Dia special sebab dia rumus. Rumus tu memang dah wujudkan negatif. Okey, kejap ya. Tiga, rumus yang ketiga. Jika diberi suatu segitiga bersudut tegak. Cikgu rasa kamu dah pernah tengok bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, saya buat ni. Okey. Tegak ni. Ini segitiga bersudut tegak. Dan biasanya segitiga bersudut tegak ni dia ada apa ya? Dia ada bentuk ni petak ni. Ni segitiga bersudut tegak. Kamu nampak kan bentuk condong tu, garis condong tu. Itulah yang kita kena cari. Okey, so kalau macam ni, okey, apa yang perlu kita tahu ialah ni. Kalau garis tegak macam ni, kita panggil dia jarak mencancang. Ni garis tegak ni. Yang tepi ni jarak mencancang. Manakala yang bawah ni, nama dia jarak mengufuk. Yang bawah ni jarak mengufuk. Labelkan siap-siap. Alamak, tak nampak pula. 20. Okey, jarak mengufuk. Jadi formula dia macam mana? Okey. Jarak cancang bahagi jarak ufuk. Bahagi jarak ufuk. Ni garis. Ni. Jarak cancang bagi jarak ufuk. Okey, salin dahulu. Okey. So ni formula yang kita akan guna sampai habis topik. Okey, kita akan pergi ke soalan seterusnya. Sempat salin kan? Sempat. Okey, so ni jenis-jenis kecerunan. Kamu jumpa lagi nota ni, jenis kecerunan. Ada 4 kotak kosong ke atas. Okey, kalau kamu tengok ni kecerunan dia. Lepas ni kamu tengok, kita belum kira ya, ni jenis saja. Ni jenis kecerunan apa? Ni kecerunan positif. Kecerunan positif bermaksud daripada rendah ke atas. Daripada rendah ke atas. Kecerunan positif. Tapi daripada atas ke bawah kita panggil kecerunan negatif. Yang ini landai je macam ni. Garis dia landai macam lantai. Bila garis landai macam tu lurus, kita panggil kecerunan kosong. Kecerunan dia kosong. Ataupun kita panggil tiada kecerunan. Bukan tiada kecerunan, tak boleh. Tiada kecerunan. Kosong bermaksud tiada kecerunan. Okey, sekarang kamu tengok garis warna merah untuk D tu. Garis dia tegak. Bila garis tegak, kamu rasa boleh tak kita naik sesuatu bukit yang ada garis tegak? Banyak gunung ke, naik basikal ke, jalan kaki ke, boleh tak kita naik kecerunan
yang kecerunan ni betul-betul tegak? Boleh atau tak boleh? Tak. Tak boleh. Bila tak boleh, ikut logik kita, kita akan cakap dia tidak tertakrif. Tak boleh takrifkan pun kecerunan tu. Sebab apa? Memang tak logik. Sebab tak logik. Mana ada kecerunan macam ni tegak. Macam mana kita nak jalan tegak macam ni? Macam mana basikal nak jalan? Macam mana lori nak jalan? Kereta nak jalan? So tak boleh kan? So tak tertakrif. So ada 4 jenis kecerunan. Positif, negatif, kosong, tak tertakrif. Okey? Itu dia punya jenis kecerunan. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, dapatkan kecerunan berikut. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi ni. Kalau ada koordinat, kalau ada pintasan, kalau ada segitiga. Okey, tengok yang pertama ada apa? Ada 2 koordinat. Ada 2 koordinat. Okey, jadi kat sini kamu boleh menyatakan. Okey, koordinat R tu kamu nak buat apa? Okey, X1, Y1. X1, Y1. Okey, manakala X ni kamu labelkan X2, Y2. Okey, macam tu. Okey, bila kamu dah siap-siap labelkan tu, masukkan dalam formula. Formula kata Y1 tolak Y2 kan? Okey, Y1 kamu mana? Y1 kita adalah 1. 1 tolak Y2. 3. Per X1 berapa? Negatif 1. Tolak X2. Tolaklah 5. Buat per macam tu. Buat per macam tu. Lepas tu kamu kira. Sama dengan berapa tu? 1 tolak 3 negatif 2. Per negatif 1 tolak 5. Negatif 6. Buat pun macam tu. Okey. Kamu mesti sama dengan cikgu ya. Don't do anything else. Jangan buat benda lain. Okey, sebab you kena kira. You tak kira pun at least you menulis. Okey, dah dapat macam ni. Negatif 2 bahagi negatif 6. Kamu guna kalkulator. Negatif 2, ABC negatif 6. Kamu dapat berapa? 1/3. Okay, 1/3. Jangan jadikan dia perpuluhan. Kalau perpuluhan sampai ke sudah, kamu punya perpuluhan tak habis-habis. Okay, tekan ABC. So, you akan dapat 1/3. 1/3 macam ni. Itu kecerunan kita. So, bila kamu tengok kecerunan tu, okay, positif ke negatif? Ada tanda positif tak? Ada tanda negatif tak? Tak ada tanda negatif. Dia positif. Bermaksud positif betul lah daripada rendah ke atas. Daripada bawah ke atas. Itu positif. Okay? Okay, dapat sama-sama dengan cikgu? Dapat. Okay, kita soalan B. Soalan B. Okay, soalan B cikgu cakap apa? Kalau ada garis yang memotong paksi X dan paksi Y, dia akan menghasilkan pintasan X dan pintasan Y. Kamu tengok gambar B. Okay, gambar B pintasan Y dia dah bagi dah 5 dan pintasan X dia dah bagi 6. So, kamu hanya masukkan dalam formula saja iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, macam tu. Masukkan dalam formula saja. Negatif jangan lupa. Mesti ada negatif depan tu. Sebab itu wajib. Sebab dia formula. Kamu masukkan negatif pintasan Y. Pintasan Y tu 5. Bila ada negatif, you put negative 5 like that. Then divide with 6. Sebab 6 adalah pintasan X. Masukkan 6 macam tu. Okey. Agak-agak berapa jawapan awak? Negatif 5/6. Negatif 0.8333. Tak mau. Tahu macam tu Najia. You need to change
into ABC juga. Because bila you dapat nombor perpuluhan, dia tak tepat. Jadi tekan ABC. So jawapan kamu mesti lagi negatif 5/6. Okay? Kalau kamu tengok kat situ, garis dia daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah, condong atas ke bawah. Bermaksud jenis kecerunan itu adalah kecerunan negatif. Kecerunan negatif, tengok dia punya nilai dia. Nilai dia negatif. So betul lah apa yang kita kira dengan apa yang cikgu bagi nota tadi menunjukkan kecerunan negatif. Okey, mesti berpadanan, mesti ngam, mesti sama. Okey, janganlah pula bila kamu dapat negatif, tiba-tiba kecerunan kamu sebenarnya daripada rendah ke atas. So mesti ada mistake kat mana-mana tu. Okey, kita pergi ke soalan C. Soalan C ni ada, cikgu minta kamu jangan tengok yang ni. Yang ni jangan tengok ya, ni. Yang ni jangan tengok. Kamu perlu kira, tak ada. Jangan tengok ke? Sebenarnya boleh je kira. Tak apalah, tak jadi. Okey. Kita akan buat dulu PQ. PQ yang bawah ni. Kita akan buat PQ. PQ. Oh, PQ ni lah yang tak boleh. Sorry. PQ ni yang tak boleh. Padamkan PQ tu, kamu correction tape ke, kamu pangkahkan ke, PQ tu. Okay, down. Okay, kamu labelkanlah ni. X1, Y1. Okay, cikgu kalau saya nak labelkan X2 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. X2, Y2. So yang satu lagi ni, X1, Y1. Macam tu. Tak nampaklah pula. Tak boleh. Tak kisah. Boleh sahaja. Janji kamu jangan pergi buat X1, X2. Jangan. X1, X2 tu untuk rumus. Okey, dan masukkan dalam formula. Y1 tolak Y2 per apa YI? Per X1 tolak X2. Masukkan macam tu. Okey, so X1 awak tadi berapa? 4 tolak 9 per negatif 1 tolak 5. Okey, kamu kira dulu. Cikgu nak tengok kat depan tu ada apa kat depan rumah tu. Okay. Okay, sorry. Banyak gangguan hari ni. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 5 per negatif 6. Apa? 5/6. Negatif 5 per negatif 6. Negatif 5 per negatif 6. Itu pula habis lagi jawapan tu. 5/6. Kamu akan dapat 5/6, betul tak? Kamu akan dapat negatif 5, memanglah dapat negatif 5 per negatif 6. Tapi bila kamu guna kalkulator, jawapan last akan dapat 5/6. Sebab kamu kena pastikan bahawa garis ini adalah jenis kecerunan positif. So that you punya jawapan mesti akhirnya positif. Sebab daripada rendah ke atas, kecerunan tu positif. Okey, kena pastikan kat sini. Okey, tengok soalan D. Okey, kalau sebelum menjawab, agak-agak jawapan ini positif ke negatif? Negatif. Okey, so negatif kan? Kawan dah cakap negatif. So kita kena buktikan betul tak jawapan kita negatif. Bila nak buktikan jawapan itu kita tengoklah. Kecerunan yang macam mana kita kena guna. Yang ni memintas paksi X dan paksi Y. So kita masukkan dalam formula. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X.
Macam ni. Okey, dapatkan untuk cikgu berapa? Negatif 7 per 12. Okey, negatif 7 per 12. Sorry. Negatif 7 per 12. Macam ni. Kalau kamu tekan kalkulator dapat perpuluhan, tolong tukar balik semula guna ABC. Because kecerunan dia lagi suka dalam keadaan pecahan macam ni. Okey, boleh? Boleh. Nampak Saleh? Boleh. Boleh. Dan V W dan X. Yang ini sebabnya mesti akan ada wujud kekeliruan. Okey, kita tengok U. Kecerunan titik A dan titik B diberi kat situ. So kita ada dua koordinat kat situ. Kita guna formula. Ni. Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Kamu masukkan kat situ. Sebab apa kita nak tengok? Bila soalan tak ada gambar rajah, dia bagi ayat macam ni, apa jawapan yang kita akan dapat? Yang ini kita nak tengok. So masukkan Y1 kamu. Okay, Y1 kamu mungkin 9 tolak 0 bahagi 5 tolak 5. Everybody kena tengok sebab lepas ni kamu nak kira surprisingly jawapan dia apa kat sini nanti. Okay, siapa dapat jawapan? Siapa dapat jawapan? Dah left ke semua? 4 cikgu. 4? Sampilan cikgu. Berapa Najia? 9. Kamu dapat 9 per 0. Kosong. 9 per 0 boleh dapat tak? Cuba tengok kalkulator. Boleh. Boleh tak? Tutup lah. Tak. Tak, kamu akan dapat 9 per 0. Dapat math error betul? Betul. Sekarang kamu starkan untuk soalan macam ni. Jika kamu dapat math ini membawa maksud tidak tertakrif. Ini yang bermaksud tak tertakrif. Kenapa tak tertakrif? Kamu ada RM9 nak sedekahkan kat orang. Orang tu dah kaya raya. So tak ada siapa-siapa pun miskin. So bernilai tak RM9 kamu? Tak. Tak lah. Maksudnya semua orang dah kaya. So duit kita nak bagi sedekah tu, nak bagi sumbangan tu tak bernilai. Macam ni lah cerita dia. Okay, 9 bagi 0. Tak ada siapa pun yang nak terima. So tak tertakrif. Okay, dalam erti kata kecerunan membawa maksud, garis yang koordinat ini adalah dalam keadaan tegak macam ni. Bila keadaan tegak macam ni, koordinat kita kecerunan tu tidak tertakrif. Okay, kecerunan tak tertakrif. Okay, kita cuba soalan V. Kita cuba soalan V. Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Berapa? Masukkan nilai dia. Apa tolak apa? Last sebelum cikgu overview topik. Apa dia? Apa tolak apa? 5 tolak 5. 5 tolak 5 bagus. Per? Tolak 5. Tolak 5 bagus. Dapat jawapan berapa anak murid? 0
per 15. 15. Okey, cuba tengahkan kalkulator 0 per 15 dapat berapa? Kosong. Dapat kosong. Okey, so bila dapat kosong, kosong tak sama macam tak tertarif tadi Kosong bermaksud garis yang kita buat itu, garis yang soalan tanya tu adalah dalam keadaan landai macam ni. Bermaksud tak ada kecerunan. Macam tiap-tiap hari selama hari ni kita jalan di lantai, di tanah tu, garis kecerunan di kita landai. Tapi jawapannya memang kosong lah. Maksudnya jawapannya memang kita terima. Jangan pula kamu kata, oh kosong pun tak tertarif. Tak, kosong adalah kosong. 9 per kosong tak tertarif. Itu maths error. So kamu kena bezakan antara tak tertarif dengan kosong. Okey, boleh? Boleh. 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 Okey, bawah ni latihan. Cikgu akan rimak. Okey, selepas cuti cikgu akan buka balik semula paparan ni. Kita tengok jawapan masing-masing.